Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan tajuk kumpulan kami, iaitu Kemalangan di Jalan Raya. Kematian jalan raya pertama yang direkodkan adalah berlaku lebih daripada 140 tahun lalu. Sejak daripada itu, kemalangan jalan raya telah menjadi salah satu punca utama kebimbangan di kebanyakan negara di seluruh dunia. Pada masa kini, setiap masa berlaku kemalangan jalan raya yang membawa maut ataupun berlaku kecederaan yang serius. Menurut WHO, jumlah kematian kemalangan jalan raya di seluruh dunia mencecah hampir 1.3 juta orang dan dari 20 hingga 50 juta orang yang cedera parah akibat daripada kemalangan jalan raya. Kemalangan kebanyakannya berlaku bukanlah disebabkan oleh kenderaan, tetapi kira-kira 94% daripada semua kemalangan jalan raya berpunca daripada kesilapan manusia. Sebilangan daripada pemandu akan mendapati diri mereka bersalah kerana melakukan beberapa punca yang menyebabkan kemalangan jalan raya. Walau bagaimanapun, meningkatkan kesedaran mengenai punca-punca ini dapat mendidik dan diharapkan dapat mempengaruhi pemandu supaya lebih berhati-hati di jalan raya. Salah satu punca utama kemalangan, kereta umumnya kepada pemanduan yang terganggu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang punca-punca kemalangan jalan raya. Beberapa punca kemalangan jalan raya berlaku, di antaranya ialah kecuaian pemandu itu sendiri ketika menggunakan jalan raya. Ramai pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk dan mengantuk. Selain itu, kebanyakan pemandu tidak mempunyai lesen memandu. Oleh itu, apabila tidak memiliki lesen yang sah, maka pemandu tersebut sudah semestinya tidak cekap dan tidak biasa memandu kenderaan, tidak memastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik dan tidak menghantar kenderaan tersebut untuk diselenggara di pusat servis boleh menyebabkan kemalangan jalan raya berlaku. Manakala kondisi jalan raya yang tidak baik menyebabkan jalan raya menjadi lebih bahaya ketika waktu hujan turun. Jalan raya yang berlubang dan tidak rata menyebabkan tayar kenderaan tidak dapat mencengkam permukaan jalan raya dengan baik. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang yang lemah dan kompaun sebanyak 300 bagi kesalahan berat seperti memandu melebihi had laju, melanggar lampu isyarat merah, tidak berkesan kerana pemandu mampu membayar denda tersebut. Dan yang terakhir, sikap dan sekatan jalan raya hanya giat dijalankan ketika musim-musim perayaan. Impaknya, pemandu tidak gentar melakukan kesalahan di jalan raya kerana mereka mampu membayar denda yang dikenakan. Seterusnya adalah kesan daripada isu kemalangan jalan raya di Malaysia. Antara kesan daripada isu kemalangan jalan raya ini adalah, yang pertama, kehilangan nyawa. Salah satu kesan daripada kemalangan ialah kematian atau kehilangan nyawa. Apabila berlaku kematian, negara akan kehilangan aset berharga dan bernilai tinggi. Tanpa kita sedari, negara akan mengalami kerugian tenaga kerja penting sekiranya mereka yang terlibat dalam kemalangan itu mempunyai ilmu dan kemahiran yang diperlukan oleh negara. Selain kehilangan nyawa, kemalangan jalan raya juga boleh memberi kesan kepada individu dalam pelbagai cara, termasuk cedera fizikal, trauma emosi, kewangan, mobiliti dan kualiti hidup. Kesan yang kedua adalah ia merosakkan harta benda. Kemalangan yang berlaku akan merosakkan harta benda sekaligus menyebabkan kerugian wang ringgit. Kemalangan akan menyebabkan kenderaan terbabit, rosak dan perlu dibaiki. Kemalangan jalan raya juga boleh memberi kesan kepada kerosakan harta benda dalam beberapa cara, antaranya kerosakan kepada kenderaan, kerosakan kepada harta benda lain, contohnya tiang lampu, pagar, tandas awak atau struktur lain yang boleh rosak dalam kemalangan. Yang ketiga adalah kehilangan harta benda dalam kenderaan dan kerosakan kepada harta benda peribadi, iaitu individu yang terlibat dalam kemalangan mungkin mengalami kehilangan harta benda peribadi. Seterusnya adalah menjejaskan imej negara. Kebanyakan pelancong asing suka mengembara menggunakan basikal, motosikal dan kenderaan awam merentasi benua. Jika mereka mengalami pengalaman buruk ketika merentas jalan-jalan raya di Malaysia, pasti mereka akan memberikan komen negatif kepada rakan-rakan yang ingin mengembara.
Kemalangan jalan raya juga boleh menjejaskan imej negara dalam beberapa cara, iaitu keselamatan, kesedaran awam, impak ekonomi dan juga pelancongan. Iaitu negara dengan kadar kemalangan jalan raya yang tinggi mungkin kurang menarik untuk pelancong, di mana ia boleh menjejaskan sektor pelancongan dan pendapatan negara. Okey, kita pergi pada tindakan yang telah diambil oleh pihak berkaitan dalam mengatasi masalah kemalangan jalan raya di Malaysia. Okey, yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang lalu lintas. Pihak berkuasa lalu lintas Malaysia telah meningkatkan penguatkuasaan undang-undang lalu lintas untuk memastikan bahawa pelanggaran lalu lintas diatasi. Ini merangkumi penguatkuasaan had laju, pemeriksaan berkala terhadap kenderaan dan penindakan terhadap pelanggaran seperti tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Yang kedua ialah pendidikan keselamatan jalan raya. Program-program pendidikan dan keselamatan jalan raya telah diperkenalkan di sekolah dan masyarakat. Ini termasuk kempen keselamatan jalan raya, program pelatihan pemandu muda dan inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan jalan raya. Okey, yang ketiga ialah pengawasan kenderaan. Pemeriksaan teknikal berkala dan pengawasan kenderaan telah ditingkatkan untuk memastikan bahawa kenderaan yang berlegal di jalan raya memenuhi standard keselamatan yang ditetapkan. Okey, kita pergi pada poin yang keempat ialah infrastruktur jalan raya. Pihak berkuasa telah melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan raya untuk meningkatkan keselamatan. Ini merangkumi peningkatan tanda-tanda lalu lintas, perbaikan jalan raya yang rosak dan pemasangan lampu isyarat. Yang kelima ialah teknologi keselamatan kenderaan. Penyediaan teknologi keselamatan dalam kenderaan telah diperkenalkan. Kebaikannya, kereta sekarang telah diperkenalkan dengan keselamatan kenderaan yang baru, seperti sistem pembrekan automatik, sistem pengesan titik buta blind spot dan sistem bantuan pemandu untuk mengurangi risiko kemalangan. Yang keenam ialah kempen keselamatan jalan raya. Kempen keselamatan jalan raya secara teratur diadakan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang risiko kemalangan dan pentingnya mengikuti peraturan lalu lintas. Cadangan bagi mengatasi isu kemalangan yang berlaku adalah dengan mewajibkan pendidikan dan ilmu pengetahuan berkenaan punca dan juga kesan berlakunya kemalangan. Kedua adalah penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat perlu dilaksanakan oleh pihak polis dan juga JPJ dengan meningkatkan infrastruktur jalan raya dengan memperbaiki keadaan jalan yang buruk, memasang lampu jalan yang mencukupi dan meningkatkan tanda amaran dan tanda jalan. Pengguna dan juga sektor pembuatan kenderaan perlu menggalakkan penggunaan teknologi keselamatan kenderaan seperti sistem brek automatik, peringatan pemandu dan penyelia jalan raya dalam keadaan bermotor untuk mengurangkan risiko kemalangan. Dengan meningkatkan kebolehcapaian dan kualiti pengangkutan awam juga boleh mengurangkan bilangan kenderaan persendirian di jalan raya. Akhir sekali, kesimpulannya, keselamatan adalah faktor terpenting dalam semua aspek yang berkaitan dengan jalan raya. Kemalangan jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan yang serius serta kerugian ekonomi yang besar. Oleh itu, keselamatan pemandu, penumpang dan orang lain di jalan raya harus diberikan keutamaan. Seperti yang kita tahu, kemalangan jalan raya boleh berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor termasuk kelajuan yang berlebihan, penggunaan alkohol atau dadah, gangguan telefon bimbit semasa pemandu, keadaan jalan raya yang buruk, keadaan cuaca yang tidak baik dan kelalaian pemandu itu sendiri. Jadi untuk mengurangkan kemalangan, semua faktor ini perlu diambil kira dan diberikan perhatian yang serius. Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam pengurusan jalan raya termasuk pihak berkuasa, pemandu dan pihak swasta juga perlu bekerjasama untuk meningkatkan keselamatan jalan raya. Ini adalah termasuk penyelenggaraan dan peningkatan infrastruktur jalan raya. Kemalangan jalan raya ini adalah satu isu yang sangat serius serta memerlukan tindakan bersepadu dari pelbagai pihak untuk mengurangkan risikonya. Oleh itu, keselamatan haruslah menjadi keutamaan dan usaha harus diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan serta meningkatkan kesedaran awam tentang keselamatan jalan raya. Akhir sekali, sebagai pengguna jalan raya, sikap berbudi bahasa dan bertolak ansur dapat membentuk diri sebagai pengguna yang berhemah.